Shalom dan selamat sejahtera. Tolong buka ke Yohanes 6 ayat 1 hingga 13. Pada akan kongsi firman Tuhan di bawah tajuk jangan beri alasan. Jangan beri alasan. Ada beberapa jemaah mereka suka beri alasan bila kita minta tolong. Mereka akan terus bagi alasan. Mengapa mereka tak dapat tolong? Mengapa mereka tak dapat bantu kita? Ini ada satu padri dia minta seorang jemaah untuk ajar di sekolah hari Ahad di gereja dia. Jemaah itu pun baru tamat universiti. Dia dah baru habis pelajaran dia di universiti. Dan jemaah itu terus kata, padri, saya baru habis. Saya mau rehat sikit lah, padri. Padri kata, okey lah, saya faham. Selepas 6 bulan, padri jumpa dia, macam mana? Boleh tolong kah? Padri, saya baru mula kerja lah, padri. Sibuk lah, padri, letih lah. Bagi saya sikit masa lah. So, saya nak settle dalam kerja saya. Selepas 6 bulan, padri tanya dia, macam mana? Oh, padri, saya nak kahwin. Selepas itu, saya dah mengandung. Selalu ada alasan. Ada jemaah macam itulah. Mereka suka bagi alasan. Dia Yohanes 6. Mari akan baca beberapa ayat. Ayat 4. Pada waktu itu sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi. Yesus melihat di sekelilingnya dan dia nampak orang berduyun-duyun datang kepadanya. Oleh itu, Yesus berkata kepada Filipus, seorang murid Yesus, di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang ini? Ramai orang telah datang untuk mendengar ajaran Yesus. Ramai. Dan bila Yesus nampak, Yesus tanya Filipus. Dia tanya, di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang? Di Matius 14. Kita baca ayat 15. Pada petang harinya, pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi supaya dapat membeli makanan di pekan. Mungkin Yesus dah tanya kepada Filipus. Dan murid-murid Yesus mereka kata, sudah petanglah Yesus. Hantarlah mereka semua balik. Hantarlah mereka pergi ke pekan yang dekat. Biar mereka beli makanan untuk diri sendiri. Apakah Yesus kata kepada Filipus? Dari manakah? Dia kata, di manakah kita boleh membeli makanan? Dia di manakah? Dia tanya Filipus. Di manakah?
Tak tahu sebelumkah selepas Yesus tanya Filipus, murid-murid Yesus dah beritahu kepada Yesus, tolong hantar mereka semua. Biar mereka pergi ke pekan yang dekat dan beli makanan untuk diri sendiri. Tengok jawapan Filipus kepada Yesus. Filipus menjawab, roti berseharga 200 keping wang perak pun tidak cukup untuk semua orang ini, meskipun setiap orang mendapat sedikit sahaja. Yesus telah tanya Filipus, di manakah kita boleh membeli makanan? Di manakah kita boleh membeli makanan? Filipus terus jawab. Dia telah bagi alasan. Dia kata, tak boleh lah. Yesus, kita tak boleh beli makanan untuk mereka. Tengok berapa ramai. Dia kata, kalau kita ada 200 keping wang perak pun tak cukup. Walaupun kita dapat beli makanan untuk 200 keping wang perak, tak cukup untuk memberi makanan untuk semua orang yang ada di sini. Mereka dia telah beri alasan. Dia kata, tak boleh lah. Lebih baik kita hantar mereka balik sajalah. Senang kerja senang lah. Biar mereka balik lah. Ini ada jemaah macam Filipus lah. Mereka suka bagi alasan. Mereka suka bagi alasan. Bila kita minta mereka buat sesuatu, mereka penuh dengan alasan. Mengapa mereka tak boleh menolong kita? Ini kalau kita selalu bagi alasan, susah. Kita tak boleh. Kita tak boleh bagi setiap kali orang minta tolong daripada kita, kita hanya ada satu jawapan, tak boleh. Dan kita tahu macam mana nak kata tak boleh dengan alasan. Mungkin kita ingat alasan yang kita bagi itu baik. Ini kita mesti belajar untuk berhenti memberi alasan. We must learn to stop giving excuses. Jangan selalu bagi alasan. Mengapa kamu tak datang ke gereja? Ada alasan. Mengapa kamu tak buat sesuatu? Ada alasan. Mengapa kamu lewat? Ada alasan. Mengapa tak buat kerja rumah? Ada alasan. Mengapa datang lewat ke gereja? Ada alasan. Mengapa tak datang ke gereja? Ada alasan. Semua pun mereka sudah macam profesional untuk memberi alasan. Kita tak boleh, ini alasan tak baik lah. Kalau kita selalu bagi alasan, tak baik. Ini Filipus, dia terus, tu murid-murid Yesus, mereka terus bagi alasan dan mereka tak boleh lah. Mereka tak boleh. Tengok berapa ramai. Macam mana kita nak bagi mereka makanan? Tapi ada seorang murid Yesus. Ayat 7, ayat 8. Pengikutnya yang lain. Tengok, Filipus dah bagi alasan. Murid-murid yang lain dah bagi tahu kepada Yesus, mari kita hantar mereka semua balik. Pengikutnya yang lain, iaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, seorang anak lelaki di sini mempunyai 5 ketul roti barley dan 2 ekor ikan. Tetapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Yesus dah kata, macam mana
dari mana kita boleh beli makanan untuk semua orang di sini? Murid-murid Yesus kata, hantar mereka balik. Filipus kata 200, saya kata ni kita 200 keping wang perak pun tak cukup. Tapi Andreas, dia telah bawa seorang budak. Dia kata, Yesus, dia ada 5 ketul. Budak ini ada 5 ketul roti, dan 2 ekor ikan. Di kita ni, seorang anak lelaki. Ingat, seorang anak lelaki. Dia ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mungkin Filipus dan murid-murid yang lain, mungkin bila selepas mereka dengar apa yang Andreas kata, mungkin mereka ketawa. Kamu ini Yesus bukan minta makanan untuk dia lah. Yesus minta kita beri makanan untuk semua orang di sini. Ini 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Bolehkah? Boleh bagi kepada semua orang di sini kah? Tengok. Filipus telah bagi alasan mengapa mereka tak boleh beri makanan. Tapi tengok Andreas, tahu mengapa dia buat macam tu. Mungkin dia telah dengar apa yang Yesus suruh mereka buat. Tapi dia kata, ada seorang budak sini. Dia bawa anak lelaki itu dan roti dan ikan. Tak banyak. Dan anak lelaki itu pun dia bersedia untuk memberi makanan dia kepada Yesus. Hati yang baik, bukan? Jangan ambil mana ada anak-anak nak bagi kongsi makanan mereka dengan orang lain. Ini makanan saya. Jangan ambil biskut saya. Mak, dia ambil biskut saya. Mak, dia ambil aiskrim saya. Mak, dia ambil apple saya. Ini biasa, bukan? Budak-budak kecil jaranglah ada budak nak kongsi makanan mereka dengan orang lain. Tapi tengok di budak sini mungkin dia pun lapar. Tapi dia kata, saya bersedia. Saya akan bagi apa yang saya ada dengan suka rela. Bukan saya dipaksa, saya bagi dengan hati yang sukarela. Hati yang gembira. Tengok, Andreas telah bawa anak lelaki dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya itu kepercayaan Andreas, saya ingat. Dia kata, Yesus mungkin boleh buat sesuatu. Dalam hati dia, mungkin Yesus akan buat sesuatu. Dalam hati dia percaya. Biar kamu semua ketawa lah. Biar kamu ketawa tak kisah. You nak ketawa saja. Dia serah 2 roti dan ikan. Dan Yesus telah memberkati roti dan ikan itu. Dan mereka telah bagi makanan kepada semua orang yang telah berkumpul. Kita baca lebih 5,000 lelaki lelaki saja 5,000. Tak tahu berapa orang perempuan, anak-anak. Tapi istilah ambil roti, istilah memberkati dan bagi makanan kepada 5,000 lelaki. Dan kita baca di ayat 12, setelah semua orang makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, kumpulkanlah lebihan makanan. Jangan sampai ada yang terbuang. Mereka mengkumpulkan 12 buah bakul makanan, lebihan makanan daripada 5 ketul roti barley yang dimakan oleh orang ramai. Tengok, mereka sudah 5,000 orang. Mereka sudah makan sampai kenyang. Dan selepas mereka dah makan, mereka telah kumpul 12 bakul roti dan ikan. Wah, ini adalah satu mukjizat. Kita boleh
menyanyi, ya, tak ada yang mustahil kepada Tuhan, tapi kita mesti mau percaya dalam mukjizat. Dan bukan nak berapa besar uh, yang saya boleh bagi, bukan. Apa yang Tuhan mahu? Hati kita. Kalau kita bersedia untuk memberi dia sesuatu, Tuhan boleh mengambil apa yang kita beri kepada dia dengan hati yang suka rela, hati yang gembira, hati yang bersyukur. Tuhan boleh ambil itu dan memberkati bukan saja kita, dan juga boleh memberkati orang lain. Tengok budak itu, anak lelaki dia bagi, dia pun dapat makan. Dia pun dapat makan sampai kenyang. Tuhan telah ambil dari dia dan memberkati orang lain. Tapi dia bersedia untuk memberi. Ini kita baca ada tiga pelajaran di sini, ya. Lesson yang satu, jangan bagi alasan. Ini alasan, saya tak suka orang bagi alasan tau. Memang saya tak suka orang bagi alasan. Kalau bila saya bagi tanggungjawab, kalau mereka buat salah, tak payah. Kita boleh correct lah, membetulkan. Tapi kalau mereka hanya bagi alasan, tak boleh pakai lah. Memang mereka tak boleh pakai. Yang kedua, jangan risau apa orang lain akan kata. Tengok, mungkin budak murid-murid Yesus mungkin mereka ketawa bila Andreas bawa anak lelaki dengan 5 ketul roti dan dia tak kisah. Biar orang ketawa. Kalau bila kamu nak buat sesuatu untuk Tuhan, biar kalau kawan-kawan ketawa, biar mereka cakap apa sajalah. Itu masalah mereka lah. Kamu buat sebab kamu percaya dalam Yesus Kristus. Kamu buat sebab Yesus telah memberkati kamu. Itu sebab kamu mengasihi Yesus. Oleh itu kamu nak buat sesuatu. Jangan risau. Jangan rasa sedih sebab kawan-kawan nak cakap sesuatu, kawan-kawan ketawa. Itu masalah mereka lah. Itu masalah mereka. Tapi sebab kita mengasihi Yesus, kita dah terima berkat daripada Tuhan. Kita nak kongsi berkat itu dengan orang lain. Kita nak memberkati orang lain. Yang ketiga, tengok budak. Dia walaupun dia anak lelaki, bukan orang dewasa, anak lelaki, tapi dia hati dia tengok. Uncle, saya dengar kamu cari makan. Uncle, saya ada 5 ketul roti. Uncle, saya ada 2 ekor. Bolehkah Uncle? Bagi Yesus. Bagi Yesus. Wah, tengok hati dia. Dia nak bagi. Walaupun mak dia bagi roti dan ikan untuk dia, untuk makanan dia, dia berserah bagi semua yang dia ada kepada Yesus. Semua, dia bukan kata, okey, Uncle, saya akan bagi 3 ketul roti kepada Yesus, 1 ikan, saya akan simpan 2 ketul roti untuk saya, 1 ekor ikan untuk saya. Bukan. Dia telah serahkan. Sebab dia memang tunjuk kepada Yesus, dia menghargai apa yang Yesus menghargai Yesus. Kita tak kisah berapa besar. Kalau kita ada hati, apa saja yang kita bagi kepada Yesus, apa saja. Bila kita beri kepada Yesus dengan hati yang sukarela, dengan hati yang gembira, hati yang bersyukur, Tuhan Yesus akan ambil itu dan memberkati. Dan itu akan menjadi berkat kepada kita sendiri dan untuk juga kepada orang-orang yang lain. Yang kata saya hanya ada sikit, tadi saya tak belajar lah. Itu bukan alasan yang baik. Tadi saya tak cukup wang, itu bukan alasan yang baik. Tadi saya tak ada masa, itu bukan alasan yang baik. Jangan bagi alasan. Bagi saja apa yang kamu boleh bagi. Tapi bagilah dengan hati yang bersukarela, hati yang bersyukur, hati yang bergembira. Dan Tuhan akan memberkati kamu. Okey? Sekali lagi Farid ulang, jangan bagi alasan. Jangan risau apa orang lain yang kata bila kamu buat sesuatu dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, berilah
apa yang kamu nak bagi kepada Tuhan. Bagilah dengan hati yang bersukarela, hati yang bersyukur, hati yang bergembira. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.